Terima kasih Joanne sekali lagi, Ibu Melvi, Puan Nur Azhani, para peserta Forum Connected Cities 4.0 dan juga kaki tangan Ezri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sebelum saya mulakan saya punya presentation, mungkin sedikit disclaimer lah. Sebenarnya saya ni bukan jurucakap untuk Ezri atau untuk promosi produk Ezri. Cuma tujuan saya membentangkan presentation ni adalah untuk berkongsi sedikit pengalaman Pulau Pinang yang telah kami lalui, macam mana kami mungkin kita sama-sama dapat mempergiatkan dan pembangunan dan perkongsian serta penggunaan data geospatial terutamanya di dalam perkhidmatan awam. So macam Joanne sebut tadi, di state sebenarnya kita perlu data-data daripada PBT dan kebanyakan data-data yang diperlukan oleh state memang ada dekat PBT. Jadi di Penang kita bangunkan satu platform di mana jabatan-jabatan terutamanya PBT kita galakkan untuk berkongsi di atas platform ini, dan kita namakan platform ini adalah sebagai Penang GeoHub. So seterusnya sebelum saya pergi ke detail, saya rasa elok saya share screen. Okey. Sebelum saya teruskan lagi sebagai permulaan, saya mungkin sentuh sikitlah berkenaan dengan visi Penang 2030 yang dilancarkan oleh Ketua Menteri. Dan dalam visi itu sebenarnya ada 4 strategi dan ada 16 inisiatif strategi, tapi saya akan cerita berkenaan yang berkaitan dengan PBT dan juga Jabatan Kerajaan lah. Pertama sekali on C4 iaitu Accelerate Programs on Delivery and Execution Reform. Itu antara inisiatif yang dicadangkan adalah untuk kita beef up kita punya open data policy. Kemudian kita perlukan big data unit untuk kita lakukan analisis berkenaan data-data. Dan seterusnya untuk strategi ataupun inisiatif D1 iaitu Balanced Development through Effective Spatial Planning, kita ada adopting a network of city models for the spatial development of Penang, dan seterusnya untuk D3 Integrated Municipal Services with Smart Technology. So kalau kita tengok inisiatif-inisiatif di dalam Penang 2030, terutama 3 inisiatif ini kebanyakan melibatkan data. Jadi kalau kita tengok on the smart state, Penang dia tak go for smart city. So dia akan cover kedua-dua PBT dan kita panggil smart state. Dan kalau kita tengok dalam smart state sini kita ada 4 pilar. So antaranya adalah infrastructure, people, governance, dan salah satu pilar adalah data. So ini amatlah berkaitan dengan apa yang kita akan bincangkan hari ini. Dan di dalam pilar data tersebut ada GeoHub iaitu Penang GeoHub, tempat perkongsian data-data geospatial. Kemudian kita ada open data dan kita juga ada inisiatif big data analytics dan seterusnya. Antara yang juga dicadang ataupun dirancang untuk big data ni adalah untuk integrasi di antara data-data yang berada di jabatan-jabatan dan PBTs lah. Okey, itu on smart state. Dan kalau kita tengok, kalau kita bercakap tentang data ni, saya ingat kita dah biasa sangatlah dengar berkenaan dengan slogan-slogan mengenai data ni. So kita pernah dengar kalau saya ingat last few years MACD atau Pusat Geospasial Negara sekarang ni promote spatially enabled government contohnya. Kemudian kerajaan mampu biasanya promote data driven government. Di Penang sendiri kita punya smart state punya tagline is data is king, talent is everything. So kalau kita tengok kebanyakan plan-plan ataupun inisiatif untuk kita memperkasakan pemerintah awam melibatkan data. Tetapi saya punya saya ulang, tetapi adakah perkongsian data sekarang ini kita lakukan dengan mudah? Memang banyak isu, terutama sekali dari segi struktur government kita yang ada 3-tier government, federal, state dan PBT. Secara umumnya saya boleh rangkumkan dari segi perkongsian data ini, isu-isu yang kita hadapi bila kita mula berkongsi data di Penang, terutamanya data geospasial lah yang saya maksudkan.
melibatkan dua isu pokok, isu utama iaitu isu-isu bukan teknikal dan kemudian isu-isu teknikal. Dan kalau kita tengok isu-isu teknikal agak mudahlah untuk diselesaikan kerana kita ada platform, kita ada teknologi untuk kita selesaikan isu-isu teknikal. Walau bagaimanapun, isu-isu yang menghadapi masalah yang besar adalah lebih kepada isu-isu bukan teknikal yang melibatkan perundangan, polisi, institusi dan juga sosial. Dan antara isu-isu yang kita hadapi semasa pelaksanaan perkongsian data melalui Penang Johab ini adalah dari segi intellectual properties, dari segi penjagaan data, tanggungjawab terhadap data, dari segi penggunaan data dan liability penggunaan data, kemudian dari segi kalau kita tengok dari segi institusi, di peringkat institusi sendiri tiada perancangan untuk perkongsian data dan wujudnya duplikasi yang tinggi dari segi proses pembangunan data geospasial, terutamanya ada kekurangan kepakaran GIS di peringkat jabatan dan PBT, dan kita juga tidak tahu siapa ada data apa. Itu yang kadang-kadang berlakunya pengumpulan data atau duplikasi pengumpulan data. Dan kita juga menghadapi masalah akses dan juga capaian meretas organisasi atau agensi, dan kolaborasi juga adalah lemah, dan seterusnya kesedaran berkenaan dengan pentingnya perkongsian data ni adalah sangat rendah. Kemudian di peringkat sosial bila kita tengok wujudnya jurang generasi pada ketika itu. Saya masih ingat pada ketika itu bos saya Cik Ghaffar sekarang USM. Dia bawa balik dari US. So US is kalau kita tengok dari segi perkongsian data amat baiklah. Cuma bila datang balik ke Penang dan bila kita nak implement konsep perkongsian ni, pada masa tu bos-bos masih yang old timer ni agak sukar menerima perkongsian data secara terbuka seperti yang kita cadangkan lah. Kemudian ada juga isu berkenaan dengan keengganan berkongsi data atas isu-isu keselamatan dan hak milik. Kemudian ada juga macam sebut tadi kekurangan kepakaran. Kemudian ada juga dari segi isu berkaitan dengan isu keselamatan juga, takut data kita disalahguna atau dicuri oleh pihak ketiga. Kemudian dari segi komunikasi untuk perkongsian data tersebut amat rendah, dan secara yang paling asasnya adalah ketika itu tiada langsung polisi atau standard berkenaan dengan perkongsian data. Kemudian adakah data boleh dikongsi secara percuma atau berbayar? Kalau saya letakkan kat slide itu is free or fee. So itu isu-isu yang kita hadapi semasa permulaan kita nak wujudkan Penang Johab. Walau bagaimanapun sebahagian daripadanya telah kita berjaya atasi, dan kalau kita tengok dari segi perspektif geospasial, data geospasial itu sendiri, kalau di peringkat perkongsian ni kita perlukan satu infrastruktur data geospasial untuk kita buat satu perkongsian. Jadi satu infrastruktur perlu diwujudkan, dan salah satu kaedah yang kita guna adalah penggunaan ataupun konsep GDI, iaitu Geospatial Data Infrastructure. Dan saya ingat tuan-tuan dan puan-puan pun setelah kemungkinan tuan-tuan dan puan-puan telah maklum dengan GDI ni, tapi bagaimanapun kalau secara ringkasnya in a nutshell ni, GDI adalah kalau saya boleh translate itu satu koleksi asas berkaitan teknologi, polisi dan peraturan bagi memudahkan kita untuk menyediakan data geospasial, data geospasial dan akses kepada data tersebut. So itu secara umumnya apa dimaksudkan dengan GDI, dan GDI ini perlu ada people yang untuk manage GDI. Kemudian kita perlu ada polisi untuk kita manage dari segi perkongsian data, harga dan sebagainya. Kita ada standard untuk kita mudahkan perkongsian, dan kita perlu data dan juga teknologi untuk perkongsian. So seterusnya, kalau kita tengok dari segi hierarki GDI itu sendiri, di peringkat atas tadi ada GDI global, kemudian kita ada serantau, mungkin di peringkat Southeast Asia biasanya. Kemudian ada GDI di peringkat nasional, dengan Indonesia ada, Thailand pun saya tengok dalam internet ada GDI sendiri. Di Malaysia kita ada MyGDI, ingat tuan-tuan perempuan sedia maklum perkara tersebut. Dan di peringkat negeri perlu juga ada kita panggil SGDI, State
Geospatial Data Infrastructure, dan di Penang kita gunakan Penang GeoHub sebagai infrastruktur, dan Penang GeoHub ataupun SGDI ni perlu disokong atau disupport di segi data daripada local government GDI lah. Okay. Itu hierarki GDI secara umumnya, dan di Penang sendiri kalau kita tengok sebenarnya kita dah start pada tahun 1989, tapi saya nak highlight yang ini yang ada saya tandakan kotak merah ni. Kalau kita tengok tahun 2000 kita dah start online mapping secara atas talian, PAGIS, kemudian JPVD pada masa itu. Sekarang ni Plan Malaysia telah membangunkan Geoportal dia sendiri, kemudian diikuti oleh kedua-dua majlis pembandaran pada ketika itu, masing-masing pada tahun 2006 dan 2007. Seterusnya apa yang membantu kita seterusnya adalah bila kita wujudkan polisi perkongsian data geospasial pada tahun 2007, dan saya ingat yang paling signifikan adalah apabila penggunaan service oriented architecture diperkenalkan dalam untuk kita terbitkan data-data geospasial kita, dan saya rasa inilah satu turning point yang mana kita di Pulau Pinang di state kita berpandangan bahawa teknologi ini ataupun servis ini boleh digunakan untuk kita berkongsi data-data geospasial. Dan kalau untuk selesaikan isu-isu yang non-teknikal tadi, macam saya mention tadi, sebagai permulaan, kalau untuk kita selesaikan isu-isu yang berkaitan dengan polisi perkongsian data dan sebagainya, di Pulau Pinang kita wujudkan satu polisi yang kita namakan polisi perkongsian data geospasial, yang mana dalam polisi ini kita nyatakan kaedah perkongsian macam mana, kemudian kaedah penyebaran data tersebut macam mana, dan polisi ini kita bangunkan pada tahun 2007 tak salah saya, dan sekarang ni kita dah ada 3 versi, 2007 versi 0.0, kemudian kita buat pindaan, penambahbaikan, 2011 kita ada versi 1.0 dan seterusnya. Yang digunakan sekarang ini adalah versi 2.0 yang kita keluarkan sebagai keliling Setiausaha Kerajaan Negeri pada 2014. Dan selain itu juga kita wujudkan polisi data negeri lebih untuk tujuan perkongsian ataupun data perkongsian data G2G di Pulau Pinang, dan juga untuk memantapkan lagi atau memperkasakan lagi penggunaan ataupun perkongsian data-data terbuka di peringkat negeri Pulau Pinang. Itu dua polisi yang kita bangunkan di peringkat negeri. Kemudian dari segi penetapan harga data, because ada isu berkenaan dengan data yang kita bagi kita, saya rasakan kita merasakan data-data geospasial adalah data-data yang bernilai, dan kita perlu wujudkan satu garis panduan ataupun satu kadar harga supaya data-data tidak mudah diguna dan tidak sewenang-wenangnya diguna oleh orang ramai. Jadi satu garis panduan penjualan maklumat data maklumat geospasial telah dibangunkan pada 2003, tetapi pada 2003 itu garis panduan penjualan ini melibatkan kadar harga yang ada bagi data-data yang ada di penggalan data PAGIS sahaja. Walau bagaimanapun pada tahun lepas kita dah revise balik kadar-kadar harga tersebut, dan kita cadangkan supaya penggunaan kadar harga ini diseragamkan untuk seluruh negeri Pulau Pinang. So kita adakan bengkel dan seterusnya. Kita adakan ataupun kita bangunkan ataupun kita masukkan kadar harga data geospasial di Pulau Pinang di dalam enactment kebebasan maklumat negeri Pulau Pinang. Tujuannya supaya kita ada satu punca kuasa lah untuk kita kenakan bayaran kepada penggunaan data-data geospasial, dan dimasukkan sebagai peraturan kebebasan maklumat geospasial, akses kepada maklumat geospasial 2021 dalam enactment tersebut. Dan seterusnya kita wujudkan juga garis panduan berkenaan dengan perkhidmatan fee pemengkalan data geospasial di Pulau Pinang. So itu antara proses perundangan ataupun dokumen perundangan yang kita ada untuk data geospasial. Itu enactment. Kemudian kalau kita tengok di peringkat
nasional juga baru ini mampu ada keluarkan satu keliling berkenaan dengan dasar perkongsian data sektor awam. Ini saya ingat kalau tak salah saya konten dia antaranya melibatkan penggunaan MyGDX kalau tuan-tuan tahu, iaitu satu platform perkongsian data yang ditadbir oleh pihak mampu. Kemudian dari segi polisi data terbuka juga telah dikeluarkan oleh mampu pada tahun 2015. Dan secara khususnya di peringkat ataupun di sektor geospasial, data geospasial, kita menggunakan pakai pekeliling MyGDI dan juga standard-standard yang dikeluarkan oleh SIRIM yang kita bincangkan di peringkat kebangsaan di platform MyGDI lah. Tetapi tuan-tuan dan puan, semasa kita mula melaksanakan perkongsian, sebenarnya kita nak pakai pun standard ni. Kalau orang Penang tu dia cakap mula-mula tu kita main randuk je. Tak ada standard pun. Kemudian bila standard ni diwujudkan, barulah kita mula adapt kepada standard ni untuk lebih kita mudahkan perkongsian data lah di peringkat negeri. Itu berkenaan dengan dari segi polisi perundangan yang telah kita gunakan. Kemudian kalau kita tengok dari segi teknologi itu sendiri, antara isu yang kita hadapi semasa permulaan perkongsian data atau pembangunan data geospasial di negeri Pulau Pinang adalah isu-isu berkenaan dengan setoran, kemudian berkenaan dengan isu bagaimana data-data yang belum di GIS-kan, kita digitalkan. Dan pada permulaannya kita menggunakan konsep centralized database lah, di mana kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok, kita akan mendapatkan data-data yang GIS ready daripada data providers. So data providers akan bagi satu salinan data GIS ready dan kita muat naik kepada pangkalan data PGIS. Kemudian data-data yang dalam bentuk hard copy kita dihantar kepada PGIS untuk PGIS digitaliskan data tersebut. Kemudian di pihak PGIS sendiri kita lakukan data collection dan seterusnya. Data-data tersebut diberi kepada user sama ada through secara salinan digital ataupun kita sebarkan melalui aplikasi lah. Dan kalau kita tengok dekat sini, biasanya dekat sini kami wujudkan satu konsep yang kita panggil jabatan angkat lah, di mana jabatan-jabatan yang tiada kepakaran dibantu oleh jabatan-jabatan yang ada kepakaran GIS, contohnya PGIS, di pihak majlis dan juga di pihak Plan Malaysia. So itu macam mana kita laksanakan, dan pada ketika itu kita dapat lebih kurang 400 layers of information dalam kita punya pangkalan data yang melibatkan 21 jabatan teknikal. Kemudian macam saya cakap di awal presentation saya tadi berkenaan dengan SOA, penerbitan data melalui secara service oriented architecture. Kita bila kita tengok dan bila kita punya PBT mula menggunakan platform yang sama, dan sebenarnya kita rancang pun dari segi di peringkat jawatankuasa teknikal, kita rancang supaya mana-mana pembangunan ataupun sistem GIS yang dibangunkan di peringkat PBT ataupun jabatan-jabatan negeri, kita galakkan supaya menggunakan platform yang sama supaya lebih mudah untuk kita buat perkongsian. So pada tahun 2015 kita mula merancang untuk kita berkongsi data secara menggunakan Map Service ataupun SOA tadi, dan kita punya aim is satu set untuk digunakan oleh semua jabatan lah, dan kita cadang ataupun kita unjurkan kemungkinan apabila keseluruhan perkongsian ini berjaya dilaksanakan, kita mungkin mendapat lebih kurang 1000 dataset untuk kita kongsi. So itu berkenaan dengan bagaimana kita kongsi data secara SOA. Dan seterusnya dari segi info dan infrastruktur, macam saya cakap tadi, saya bukan promote Esri, tapi memang kita gunakan produk Esri. Dan kalau di pihak tuan-tuan dapati ada produk lain yang lebih sesuai, mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh guna produk tersebut. Di peringkat kita di PGIS sendiri, saya emphasize on PGIS sendiri, kita gunakan sebagai untuk operasional kita gunakan desktop punya platform, sama ada ArcMap ataupun ArcGIS Pro untuk tujuan pengumpulan dan pengemaskian data, kita masukkan data server, dan kita gunakan enterprise untuk kita
sebarkan data tersebut, sama ada melalui Penang Johab, kita ada AJIS Online ataupun AJIS Hub kita gunakan untuk letakkan data-data terbuka. Dan kita juga ada perkongsian ataupun kolaborasi antara portal to portal collaboration antara Plan Malaysia dan juga Pusat Geospasial Negara. Ini kita baru buat dengan Pusat Geospasial Negara. Dan sekarang ini kita berkongsi servis dengan MBPP, Majlis Pembenaran Pulau Pinang, dan juga MBSP, Majlis Pembenaran Sabang Perai. Dan servis-servis yang ada di MBPP yang dibenarkan juga kita telah guna dan kita kongsi dalam Penang Johab. Dan saya dimaklumkan juga bahawa MBSP sekarang ini sedang menaik taraf perisian dan server dia orang. So kemungkinan MBSP pun akan jump in the bandwagon lah, tuan. So itu bagaimana info dan infrastruktur yang kita rancang dan dilaksanakan di Pulau Pinang. Dan seterusnya kita juga bercadang untuk bukan bercadang lah, tengah workout untuk wujudkan satu data katalog. Ini tujuan dia untuk kita selesaikan isu siapa ada data apa. Okey, bagi jabatan teknikal memang jabatan teknikal boleh tengok data-data yang ada di platform Johab, tetapi bagi publik biasanya publik tidak tahu data apa yang ada di data-data geospasial maksudnya yang ada di jabatan di agensi, dan kita bercadang untuk wujudkan satu data katalog untuk publik browse through lah data-data apa yang ada di peringkat negeri. So itu untuk siapa ada apa, dan seterusnya saya akan sentuh Penang Johab itu sendiri, platform Penang Johab, platform kongsian kita, dan komponen-komponen yang kita ada dalam Penang Johab adalah satunya Geospatial Open Data yang kita hostkan dekat AJIS Hub. Kemudian kita ada application untuk sama ada public dan juga application khusus untuk jabatan. Kita juga ada kolaborasi dan data sharing, dan kita kita pernah buat tapi agak tidak dipromosikan sangatlah berkenaan dengan crowdsourcing ataupun aplikasi data yang kita dapat daripada pihak komuniti. Buat masa ini kita ada 104 data set yang dikongsi dengan jabatan teknikal, iaitu majlis, kedua-dua majlis kita, dan juga Plan Malaysia. Itu kita consider as technical user. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok, kita ada data daripada Plan Malaysia ini, kawasan Tadahan. Kemudian kita juga ada data yang dikongsi oleh Majlis Pendaria Pulau Pinang. So ini platform yang kita guna untuk kita kongsikan servis dan data-data geospasial di peringkat negeri Pulau Pinang. Dan kita ada dalam Johab itu sendiri, kita ada 28 aplikasi yang boleh diakses oleh umum. Saya go through, saya skip saja because saya ingat masa pun dah hampir tamat. Kemudian kita ada 14 aplikasi khusus yang kita bangunkan, khusus untuk aplikasi-aplikasi bagi tujuan operasi dan sebagainya lah. So saya mungkin sentuh beberapa aplikasi yang kita bangunkan, antaranya adalah Log Finder. Ini sangat popular terutama sekali di kalangan publik, pejabat-pejabat yang berkaitan dengan tanah, dan juga pihak lawyer. Biasanya syarikat ataupun syarikat guaman dia akan gunakan Lot Finder ni untuk cari lokasi lot yang dia orang uruskan lah, atau ada kes. Itu Lot Finder. Kemudian kita juga ada kolaborasi dengan IWK. Untuk tujuan ni IWK kongsi data-data dia dan kita bangunkan aplikasi. Tujuannya supaya bila staff IWK pergi ke site, dia tahu dekat site itu sewerage line apa yang ada. So ini tujuan kita bangunkan aplikasi untuk IWK. Ini aplikasi Geobencana yang mana data-data kita kongsi ataupun kita dapatkan daripada JPS yang merupakan data-data bacaan sensor berkenaan dengan arah sungai dan juga taburan hujan. Kita juga ada data-data daripada Jabatan Alam Sekitar berkaitan dengan indeks pencemaran udara, dan kita juga dapat data-data terbuka seperti kelajuan angin, cuaca dan sebagainya lah daripada sumber data terbuka. Dan kita juga sekarang ni sedang membangunkan satu aplikasi untuk tujuan pemantauan yang akan digunakan oleh Jabatan dan Agensi Penguatkuasaan di Pulau Pinang, dan kita akan menggunakan image yang kita subscribe untuk yang 48 jam dia punya holdback. So kita akan dapat antara image-image yang terkini lah bagi tujuan pemantauan. Seterusnya kita juga kolaborasi dengan agensi aktivitas kebangsaan untuk kita buatkan dashboard kepada dia orang untuk profiling. So ini pun saya dimaklumkan akan di-adapt ataupun
digunakan di peringkat AADK kebangsaan, di peringkat nasional, sehingga satu persetujuan, satu mesyuarat dan persetujuan pun telah kita adakan dan kita sedia membantulah AADK untuk membangunkan dashboard profiling tersebut. Dan ini kita gunakan juga yang template yang disediakan oleh pihak Esri untuk augmented reality. Ini saya R&D, boleh kita gunakan Penang Street Art sebagai kitanya model. Dan seterusnya, sekarang ini juga kita membangunkan satu aplikasi mudah alih menggunakan App Studio untuk kita sediakan satu aplikasi untuk membantu mangsa-mangsa keganasan rumah tangga untuk membuat panggilan dan mendapatkan bantuan awal di First Support Point yang telah dilantik oleh pihak PWDC, Penang Women Development Corporation. So ini kita bekerjasama dengan PWDC dan kita bangunkan aplikasi. Seterusnya kita juga bangunkan satu aplikasi yang kita panggil Virtual Penang. Sekarang ni kita dah cover untuk area Georgetown, dan kalau kita tuan-tuan dan perempuan boleh tengok data bangunan pokok. So bangunan tu kita dapat data-data building footprint yang kita ada. Cuma color bangunan tu adalah berdasarkan kepada guna tanah semasa. Jadi color merah tu residential, so bangunan tu yang color merah tu adalah, yang color merah ini adalah bangunan residential lah. Dan kalau biru saya ingat komersial kot. So based on data yang kita dapat ataupun servis yang kita dapat guna tanah, kita letakkan kepada bangunan. Kemudian data-data pokok ini kita dapat daripada MBPP dari segi perkongsian data juga. Dan seterusnya kalau kita tengok, kita juga dapat data-data daripada BPAN berkenaan dengan jajaran LRT, dan kita buat 3D. Seterusnya kita mock floor plan untuk Komta, dan tuan-tuan boleh bayangkan kalau kita ada data floor plan setiap bangunan di negeri ataupun di PBT, dan kita boleh digitaliskan, kita boleh bangunkan satu aplikasi seperti ini. Ini data floor plan untuk Komta. Dan seterusnya kita juga kalau tuan-tuan dan perempuan tengok yang saya mention IWK tadi, ini kita buat underground punya mapping on utility. Kalau tak salah saya yang kuning ni, yang light kuning cerah ni adalah data-data fiber optik, jajaran fiber optik. Saya ingat berapa meter ke bawah tanah. Kemudian yang bawah tu adalah pipeline untuk IWK lah. So itu bagaimana perkongsian data boleh membantu kita untuk kita visualize ataupun kita gambarkan ataupun kita lihat bagaimana data-data geospasial boleh membantu terutamanya PBT dari segi perancangan, penguatkuasaan dan sebagainya. Saya rasa itu sahaja di pihak saya, dan saya rasa ini lagi kita buat detail lah on Komta kat atas tu, the top. Saya rasa itu saja. So saya ingat saya selesai dengan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.